meninggal tengah azan. Tak. Ada yang habis azan jalan jatuh dekat Turki. Masjid Biru tu, habis dia azan, dia turun ke belakang tu, dia bagi coklat gula-gula kat budak kat depan. Dengan bapak dia bagi gula-gula, jalan depan rebah, meninggal dunia baru lepas azan. Tuan-tuan, dah biasa menyebut nama Allah, Allah ambil umur dalam benda yang dia suka. Allah Rabbi. Itu sebabnya kita amalkan je lah. Itu yang pertama. Amalan yang boleh menyebabkan kita masuk syurga. Nombor dua, amalan yang boleh menyebabkan kita ini masuk syurga, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, salat 12 rakaah kulla yaumin wa lailah ta'atan wa imtisalan li awamirillah. Semayang minimum satu hari. Ni Ramadan ni dia ngajar kita ni. Semayang sunat paling minimum 12 rakaat setiap hari. Itu Nabi sebut. Kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'ah tatawu'an ghairal faridah." Kata Nabi, sesiapa daripada orang Islam yang semayang 12 rakaat tatawu'an, semayang sunat. Untuk apa? Imtisalan li awamirillah, sebab nak ikut apa yang Nabi buat, apa yang Allah suruh. Berbanyakkan amal-amal solat-solat sunat. Tak termasuk solat fardu. Tak masuk subuh, tak masuk zuhur, tak masuk asar, tak masuk maghrib, tak masuk isyak. Kata Nabi, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah dah buat dan bina untuk dia rumah dalam syurga. Ni pun satu amalan, tuan-tuan, yang kita boleh buat. Ni sekarang ni kita duduk buat ni, bulan Ramadan kita duduk semayang tarawih dah. Semayang tarawih minimum, tuan-tuan, 8. Selalunya 8 tu InsyaAllah lah, kebanyakannya yang muda-muda ni komplit, yang tua-tua pun komplit. 20 tu tak berapa nak mana ramai lagi lah. Ada orang duk bergaduh ni nak buat 8 ke 20, 8-20. Saya pun tak faham apa pasal dia bergaduh buat ni. Gaduh 8-20, 8-20. Saya duk perhati 8 semua caw. Balik semua lah. Kadang-kadang tak sempat tak witir pun balik semua lah. Nak buat 20. Ni ada baru di kawan saya, Datuk Seri Mahdi. Dia duduk di Penang. Dia bagi tahu, dia kata Penang dia ada semayang 20 rakaat. 20 rakaat. Tapi 9.30 siap. Macam mana laju. Dia ada satu surau tu, surau paling ramai dekat Pulau Pinang dia. Dia kata ramai, ustaz kena mic lah. Surau paling ramai sekali. Saya kata apa saya ramai? Dia semayang Fatihah satu lafaz. Satu nafas. 9.20 siap. Saya kata la ilaha illallah. Tapi manusia macam ni ramai. Tu dia punya pasal kan. Tapi tak kisahlah. Yang penting orang ni tak pergi yang cepat kan. Dia akan ada grup semayang tarawih paling cepat. Kalau buat panjang-panjang, orang tak datang tak? Ada orang dia kata panjang apa benda surau ni panjang sangat. Musim-musim Covid ni yang panjang-panjang sangat. Dia kata sama juga. Tak Covid pun benda yang sama juga. Saya jadi imam tarawih pada tahun 2004 dekat satu surau tuan-tuan. Surau ni surau elit lah. Kalau kita masuk kawasan tu, rumah paling murah 5 juta. 5 juta. Kalau datang semayang tu, siapa bawa kancil tu, confirm driver dia lah. Confirm driver dia lah. Dia sementara nak singgah, nak pergi ambil bos dia parking gitu. Selalu semua kereta mewah-mewah. Tapi bila semayang tu belakang kita ni ramai lah orang. Dia lah Tan Sri, Datuk Sri, Datuk orang besar-besar je. Duduk tengok CEO bank. Tak tahulah gaji CEO ratus-ratus ribu kan. Duduk tengok. Masa saya nak naik jadi imam tu, saya mula-mula jadi imam tarawih tu. Masa tu bawa dia belajar, tengah buat master kat UKM, dapatlah pendapatan sikit kan jadi imam tarawih. Dia pun datang, pengurusi dia, ingat Tuan Haji, apa ni, Datuk Sri. Assalamualaikum Ustaz, terima kasihlah terima undangan untuk jadi imam tarawih sebulan ni. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak jemput dah. Kami boleh bayar duit apa? Duit yuran sekolah apa? Duit yuran buat masters. Yalah, kita nak bagi tahu sikit lah Ustaz. Nak bagi tahu sikit. Tahu apa? Kita kat sini ni semuanya otai-otai. Faham lah. Kalau boleh jangan panjang sangat lah. Jadi kalau saya elok kalau surah apa? Pendek-pendek Ustaz. Allah pindah ke apa? Memang saya pendek dulu lah. Tapi saya tak ada lah baca qul huwallahu ahad. Saya baca surah panjang tapi satu ayat. Surah pertama apa ni, rakaat pertama satu ayat, rakaat kedua satu ayat.
Habis semayang pukul 9.15, siap tarawih. Rupanya lepas habis tarawih, terkejut saya, keluar-keluar makanan penuh. Pizza 4 jenis. Dia panggil mori. Dia punya mori, sebab saya semayang isyak dengan tarawih lebih kurang tak sampai sejam kot. Semayang tarawih isyak pukul 9, 8.14 gitu. Masa tu habis tarawih 9.15, maknanya sejam lah kan. Dia punya mori pukul 11. Maknanya berapa lama kan? 9.30, 10.30, sejam setengah makan saja. Lepas tu sambil-sambil makan tu sembang. Aku kalau main golf 18 lubang tak lagi. Tu dia. Main golf 18 lubang boleh. Semayang keluar Allah keluar binas. Itu standard manusia. Tapi tuan-tuan, tak apalah. So kurang-kurangnya dia semayang. Jadi sekarang ni kita nak amal apa ni? Amalan kita amal semayang 12 rakaat sunat setiap hari. Sebenarnya dah cukup dah kita ni. Allah dah bagi dah sebenarnya kat kita ni. Cuma nak tambah je lah. Sebelum subuh 2 rakaat. Datang tadi 2 rakaat, dah 4. Semayang apa? Kita semayang dia suruh semayang kan. Semayang tahiyat masjid ada. Qabliyah pun ada khilaf lah. Lepas semayang kan dia semayang lagi 2 rakaat, dah 6. Tu minimum. Kalau dia main 2, kalau dia main 4, ikut sunnah 8. Kan asar kan dia semayang asar. Sebelum asar dia semayang 2 rakaat, dah 10. Lepas asar tak semayang. Maghrib kan dia habis semayang maghrib, dia semayang 2, dah cukup dah 12. Dia tambah pula kan apa nama, sebelum isyak dan selepas isyak dah jadi 16. Kalau campur hak duha tadi dah jadi berapa? 20. Dah insya-Allah dia ada masuk syurga dah. Cuma nak konsisten je buat atau tidak. Tambah pula dengan semayang malam, lagilah Allah angkat martabat. Tu nombor 2. Amalan yang boleh menyebabkan kita masuk syurga. Dah Nabi sebut memang masuk syurga. Dah dalam syurga tu dah ada dah nama kita. Allahu Rabbi. 2. Hadis riwayat Imam Muslim. Nombor 3 yang boleh menyebabkan kita confirm masuk syurga, tuan-tuan, ni confirm semua ni. Imtisal al-akhlaq al-hasanah. Kita kena amalkan akhlak yang mulia. Akhlak ni penting, tuan-tuan. Ni zaman-zaman fitnah ni, tuan-tuan. Kita bila ada laman sosial, ada WhatsApp group dan sebagainya, tolonglah jaga akhlak kita berbicara, akhlak kita bercakap, akhlak kita berkawan dan bersahabat. Tolong. Sebab Nabi kata apa? Ma min syai'in athqala fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada satu amalan yang paling berat di akhirat kelak kecuali amalan yang dikatakan husnul khuluq, baik akhlak. Akhlak baik ni banyaklah. Kalau tengok akhlak Nabi ni kalau dia bercakap, dia tengok mata. Nabi kalau dia bercakap, dia akan tengok mata orang. Tu Nabi, eyes to eyes. Orang putih panggil eyes to eyes, mata ke mata dia tengok. Dia perhati orang cakap. Tu Nabi. Bila orang panggil ya Muhammad, Nabi akan pusing suruh badan. Maknanya Nabi tunjukkan contoh akhlak mulia. Kita bila ada pangkat sikit, bos, maklum bos, kawan anak buah panggil tuan-tuan, dia tengok sebelah mata, jeling macam tu kan. Hang siapa orang panggil aku ni? Panggil pula tuan. Hang tak tahu aku doktor? Sudah. Dia dah mula ada naik sikit. Ada datuk? Tak. Aku tak tahu mana datuk. Ni senang dapat. Sudah. Dia mula dah sombong. Dia datang sombong tu dah biar. Abad Mansura. Nabi tak ada dia ni. Sahabat ni ada mula-mula nak masuk Islam bukan panggil ya Rasulullah. Ya Rasulullah ni kira adab lah, akhlak Nabi. Dia panggil dia punya martabat Nabi tu ya Rasulullah, Allah panggil. Ni tak ada panggil, tak ada pangkat dia. Panggil ya Muhammad. Nabi pusing suruh badan dia. Allahu Akbar. Itu akhlak Nabi. Kalau baca dalam Syama'il, ya Allah, akhlak Nabi ni luar biasa. Tapi akhlak macam tu pun idza masya asra. Bila Nabi berjalan, laju. Wa idza darab auja. Bila Nabi pukul, sakit. Tapi Nabi pukul bukan pukul sembarangan, Nabi pukul masa perang. Tuan-tuan. Jadi akhlak tu penting. Antara akhlak yang Nabi ajar, ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyuman. Takkanlah tak boleh nak senyum langsung. Baru ni saya pergi ceramah dekat komando, tuan-tuan. Baru Melaka. Apa ni dia panggil untuk ceramah untuk semua komando-komando ni. Kita masuk tu, muka tu orang garang tu. Tapi awal-awal saya kata garang ni jangan kita rasa kita komando tak boleh nak senyum langsung. Nak gelak lah. Simpan apa ni gelak tu. Nak senyum je lah. Nabi ni raja komando kot. Nabi boleh senyum jumpa orang.
Oi, orang kata Nabi bukan taraf komando. Kau jangan main. Iza darab auja. Nabi ni kalau pukul repah tu orang. Nabi komando lah tu. Tapi tuan-tuan, Nabi boleh senyum kat orang. Sampai Yahudi tu masuk Islam, dia kata aku tak pernah tengok Nabi SAW tak senyum bila tengok aku. Nabi tengok orang bukan Islam pun Nabi tengok, Nabi senyum. Ini bukan pula kita mengutuk dan menghina, tak boleh. Orang bukan Islam bukan untuk dikutuk tuan-tuan, tetapi untuk didakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nabi suruh dakwah. Dakwah ni macam-macam cara lah tuan-tuan. Ada orang dia dakwah dengan sentiasa bermuamalah dengan baik. Ada orang dia berdakwah sambil-sambil dia pergi tu dia bercakap, tanya khabar. Itu baik. Macam ada kat orang-orang rumah saya tu. Dah sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan, orang pun dah tak cakap apa dah. Mula-mula saya duduk tahun 2008 kawasan rumah saya tu, saya masuk tu ada satu kedai hardware. Saya selalu cerita ni, nak kata hidayah tu milik Allah. Hardware, satu-satunya kedai yang ada masa tu. Rumah kawasan rumah baru. Jadi kita pun kalau pergi beli hardware memang banyak. Masa tu dia dengan orang Cina, bukan Islam. Masa tu okey lagi. Masuk tahun 2011, 2012 tu, dia dah mula lain tau. Dia berubah. Sebab kawasan tu 99% orang Melayu, Islam. Ada India Islam, Muslim. Jadi dia tahun 2011-12 tu kalau kita pergi dia lain dah. Dia tak macam dulu. Kalau kita masuk dia, ya tuan, tak ada. Kita masuk dia, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau tak tergamam kita. Orang yang masuk tu semua kata dia tak tahulah dia orang macam tergamam semua lah. Orang taman masuk dalam grup WhatsApp ni. Apa cerita Cina ni? Bagi salam kat kita pula. Nak jawab apa? Dia ni perlu kata, jangan kita jawab Assalamualaikum. Macam Nabi jawab pada Yahudi. Celaka kepada kamu. Saya pun jawab dalam tu. Kata tak apa, jangan jawab macam tu. Jawab lain sikit. Hadakumullah. Boleh ke Ustaz? Dah, hang tanya aku Ustaz kot. Jawablah hadakumullah. Sebab jawapan tu macam saya, Assalamualaikum, kita jawab balik Waalaikumsalam. Kita bagi salam dekat dia, kita pun jawab balik, ke atas kamu juga keselamatan, rahmat. Kita doa, betul tak? Sama juga macam hidayah. Dia tak masuk Islam ni. Memang saya pergi. Bila saya pergi tuan-tuan, saya pergi masuk, memang betul sampai-sampai Assalamualaikum, hadakumullah. Dia dengar saya jawab itu, dia tanya balik, minta maaf, ini jawapan baru ke? Dia jawapan, dia sebenarnya doa ya. Saya kata jawapan juga. Dia sama je macam kita jawab Waalaikumsalam. Ini pun sama juga, kita jawab hadakumullah. Tapi saya tak bagi tahu lah, semoga untuk orang bukan Islam aku jawab ini. Tak. Saya kata hadakumullah pun doa juga. Dia dua-dua doa. Oh terima kasih. Maksud tu tak Islam. Baru-baru ni ada seorang tu pergi marah dia. Dia kata, you jangan main-main You bukan Islam, jangan sebut Assalamualaikum apa semua ni. Ini Islam tau. Perempuan ni tu peluk. Perempuan Cina ni tu peluk perempuan tu. Perempuan tu orang Islam dia peluk. Minta maaf, saya nak bagi tahu, saya telah mengucap 2 kalimah syahadah. Baru beberapa bulan masuk Islam. Alhamdulillah tuan-tuan. Sekarang dah jadi seorang muslimah. Pakai tudung, pergi sembahyang tarawih dekat-dekat. Tuan-tuan, itulah hidayah Allah Ta'ala. Kita kena buat baik. Macam itulah Nabi buat kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Itu nombor 3, akhlak mulia, tunjukkan. Nombor 4 yang diajar oleh Nabi SAW, al-hirsu 'ala at-taharah ba'da kulli hadatsin. Ini amal juga. Jaga wudu. Jaga wudu ni tuan-tuan, benda yang memang susah sikitlah. Dia susah sikit sebab apa? Nak kena ambil wudu selalu. Tapi kalau tuan-tuan dah biasa, tuan-tuan takkan rasa galat. Kencing, tak apa, kencing lah macam biasa. Habis kencing je, ambil wuduk terus. Ustaz, saya nak berak lah Ustaz. Berak lah. Habis berak, hang ambil wuduk terus. Amalkan. Tuan-tuan, insya-Allah ada keberkatan dekat situ. Saya bukan cakap, saya dah amalkan benda ni 18 tahun tuan-tuan. Saya alhamdulillah, buang air je, saya terus ambil wuduk. Saya amal, walaupun pakai sampin, bagai mana-mana, hatta kalau kat kawasan istana pun saya masuk bilik air, saya mesti ambil wuduk saya siap. Tu sebab dah saya, kalau nak masuk bilik air, saya akan bawa tisu lah, apa semua, macam-macam lah. Saya nak lap, senang. Saya tak ada lah nampak berterabur air dalam kalau apa, bilik air VVIP tu, dia kata bersih. Kena jagalah, jangan sampai recak-recak semua tu. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, jaga, tak ada masalah. Sebab
Ada riwayat daripada hadis Muslim dan juga Bukhari, yang mana suatu hari Bilal bin Rabah ni dia masuk nak sembahyang subuh. Lantas Nabi kata, "Ya Bilal, haddathni bi arja amalin amaltahu fil Islam." Wahai Bilal, boleh tak kau cerita kat aku, sepanjang kau dalam Islam ni, apa amalan yang kau buat hebat sangat ni? Tu dia. Apa amalan kau buat ni sampai aku nak tahu ni. Ni Rasul tanya, bang. Allah Rabbi. Nabi tanya, bang. Macam mana Nabi tanya? Nabi tanya. Kalau Haji jumpa Perdana Menteri tanya, apa amalan buat ni? Mau pitam je. Tu baru Perdana Menteri. Ni Rasulullah SAW tanya sahabat. Padahal Nabi ni orang pertama masuk syurga. Dia tanya, "Wahai Bilal, apa amalan kau buat ni?" Bilal bin Rabah ni, tuan-tuan, terkejutlah bila Nabi tanya. Dia kata apa? "Ya Rasulullah, aku tak ada buat apa-apa. Tak ada buat apa-apa pun." Kata Nabi, "Fa inni sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah." Sebab sekarang ni aku sedang dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Allah. Tu yang Nabi tanya. Aku tengah dengar ni tapak kaki kamu dalam syurga ni, kamu masuk ni, aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Kamu tak mati lagi ni. Apa amalan kau buat? Sebenarnya kalau dalam ulama hadis dia jelaskan, Nabi tahu, tapi Nabi nak dengar daripada Bilal tu agar ia lebih jelas daripada orang yang dengar. Jadi tuan-tuan perempuan pun nak tahu, apa amalan dia buat. Semua sahabat kata, apa nak dengar apa benda yang dia buat. Nabi tahu, tapi nak biar keluar daripada mulut Bilal sallallahu alaihi wasallam. Lantas Bilal bagi tahu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, "Ma amiltu amalan arja indi anni lam utahhir tahuran fi sa'atin lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli." Allah Rabbi. Tidak ada waktu yang aku tak ada wuduk kecuali aku berwuduk. Maksudnya aku akan jaga wuduk. Tidak ada waktu yang aku tak ada wuduk, aku akan berwuduk. Maknanya aku kencing ke, aku buang air besar ke, air kecil, aku akan berwuduk. Lepas wuduk aku semayang sunat ba'dal wuduk. Allah. Itu je amalannya. Dah masuk syurga. Tuan-tuan, itu nombor 4 yang kita boleh amalkan. Dan yang kelima, yang terakhir, saya pun tak mau ambil panjang sebab masa pun dah singkat. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, khamisan, orang yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga. Ini kita semua kena ambil. Seperti mana kita belajar di bulan Ramadan, kita kena buat lepas ni. Al-hirsu ala ada'i salawatil mafruḍah fil masajid haitsu takunu sababan fi dukhulil jannah bi rafqatillahi azza wa jalla. Allah Rabbi. Siapa yang menunaikan semayang fardunya di masjid, selagi mana dia mempunyai kemampuan untuk pergi ke masjid. Tuan-tuan, macam tuan-tuan perempuan di Putrajaya ni, alhamdulillah, saya rasa tak kurang daripada 60 surau tak masuk Masjid Besi dengan Masjid Putra. Saya pergi ke Masjid Besi baru ni, imam besar je bagi tahu, dia kata alhamdulillah lah, masjid kita ni boleh mencecah 5,000 orang. Dan kita buka untuk Jumaat separuh daripada tu lah, dalam 2,500. Penuh lah Jumaat. Tapi kalau solat subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, insya-Allah paling banyak pun boleh dapat 100. Padahal buka banyak ni. Kok yang nak pergi masjid mana aku tak jumpa lagi. Yang kata kami memperjuangkan hak masjid. Mana mufti-mufti? Ngaku-aku kena, tuan-tuan. Ini ustaz mana? Di mana mereka ketika masjid tutup? Haram betul. Saya ni kalau tu akan berbincang tu, tanya mufti macam mana ni? Apa yang akan berlaku? Mufti akan kata terpaksa gini. MKN kata begini. Surau dekat Selangor macam ni terpaksa ditutup. Abang ada takut ada kes. Memang kita jaga sebab orang akan kata ni kluster masjid, ni kluster surau. Nak bagi nampak yang kita ni tak jaga, orang Islam tak jaga SOP. Jadi kita nak tutup fitnah tu. Ada sebab. Dan alhamdulillah sekarang kita bincang, boleh tak kalau buka sikit je. Dia buka lah 50 orang. Alhamdulillah masih buka.
Ada setengah tempat tak buka langsung, negara lain. Kita ni alhamdulillah buka. Jadi tuan-tuan, kita ni masjid ada, surau ada, hidupkanlah. Hidupkan. Itu sebab orang yang jaga masjid, kata Nabi SAW, daripada Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qal kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku duduk dengan Nabi SAW, fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi, dan aku datang, aku duduk dengan Nabi, aku tolong bantu Nabi untuk berwuduk dan menunaikan hajatnya. Fa qala li, sil, tolong sediakan air apa semua ni. Fa qultu as'aluka murafaqatika fil jannah. Dia bila dah duduk, dia tolong Nabi ni, tolong bersihkan Nabi apa semua, bantu Nabi nak berwuduk. Nabi pun kata, apa benda yang kau nak? Tanyalah, minta. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni tu kata, ya Rasulullah, aku tak nak benda lain. Kau tak payah bayar aku, kau tak payah apa-apa. Sekarang ni aku nak as'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku ni nak ikut kamu masuk syurga je, nak duduk dengan kamu dengan syurga. Nabi pun tanya, ada lagi kau nak? Faqultu huwa dzak, tidak ada lain kecuali aku nak murafataka dalam syurga. Aku nak ikut kamu ya Rasul, nak duduk tepi kamu je. Maka jawab Nabi SAW, percayalah, kamu akan bersama dengan aku, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, kata Nabi. Boleh kamu nak bersama dengan aku, tetapi perbanyakkanlah sujud. Sujud, dan para ulama jelaskan, yang dimasukkan sujud, perbanyakkan tempat-tempat sujud di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu amalan yang confirm dah tuan-tuan. Macam sekarang ni rumah kat belakang ni, kiri atas semua ni, tuan-tuan turun, masuk di surau. Masuk je. Yang rumah dekat-dekat, turun je. Setiap taman, setiap bangunan ada surau, turun je tuan-tuan. Itulah jalan tuan-tuan nak masuk syurga. Anak-anak nak selamat daripada azab api neraka, jauh daripada fitnah yang hari ni itu, kata Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat, mulazamatuhum bil masajid. Selalu datangkan anak-anak kita tu ke masjid. InsyaAllah tuan-tuan, anak-anak kita dijaga oleh Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga kita sama-sama dapat mengimarahkan surau-surau yang ada. Tambah ni surau kita ni surau baru kan. Katanya apa ni, pengurusi sahabat saya ni masa belajar dulu, katanya surau kita ni alhamdulillah antara surau yang iyalah baru, dah ada aircon, semua dah ada. Ada setengah tempat tak ada aircon ni. Tak, tuan-tuan duduk selesa ada aircon. Nah, cuma dia nak perbaiki sistem audio. Haji juga. Bukan kat sistem. Semua surau dia balun. Alhamdulillah ni semua pengurusi-pengurusi hebat ni tuan-tuan. Orang-orang bagus. Dia orang aktif dekat Spa, aktif dekat sana, aktif. Jadi alhamdulillah surau jadi hebat. Jadi sekarang ni dia orang nak buat yang terbaik untuk surau. Ni surau tak je mikrofon tak berapa nak baik lagi. Memanglah sound system ni memang mahal. Anggaran pun kita letak dalam 50. Itulah lebih kurang. Kita nak bagi bila khutbah tu dengar elok. Bila semayang suara sedap kan. Kalau imam suara sedap, mic tak sedap juga dia. Betul. Tuan-tuan pergi kat Masjid Haram kan, dia punya mic tu kenapa sudah sebenarnya suara sedap? Sebab mic sedap. Kalau suara sedap, mic putus-putus, kena maki untuk baik untuk makmum je. Jadi tuan-tuan, kita pakat-pakat bantu sebab ni surau kita. Ni tempat kita. Di sinilah kita akan dimandikan jenazah dan di sinilah kita akan disolatkan jenazah. InsyaAllah kita pakat-pakatlah jaga tempat ibadat kita. Kalau kita tak jaga tempat ibadat kita, siapa yang akan jaga tempat ibadat kita? Kalau kita tak kuatkan masjid, tak jaga masjid, ukhuwah dalam masjid, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kamu tunggulah suatu hari nanti musuh-musuh Islam akan masuk dalam jiwa anak-anak bangsa kamu. Semoga kita termasuk daripada orang yang berjaya. Apa yang baik itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian daripada Allah, yang kurang itu pasti daripada saya. Maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.